lagi menyambung pengajian dalam bab sabar. Bab sabar, subhanallah, hari ini merupakan siri yang ke-43. Siri ke-43. Masya Allah. Dan 43 tuan-puan sekalian, siri kuliah kitab Riyadhus Salihin. Siri yang ke-43. Jadi siapa yang baru sertai pada hari ini, anda boleh tengok semula. Tengok semula yang lepas-lepas daripada awal. Kita bermula dengan tajuk ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Itu penting sangat supaya perbuatan kita diikat sebagai satu ibadah, mesti hadirkan niat. Kemudian yang kedua, kita dah pun pergi selesai bab taubat. Kemudian yang ketiga, subhanallah, sekarang iaitu bab sabar. Dan hari ini insya-Allah kita akan membacakan hadis yang ke Ustaz. Sekejap. Okey. Hari ini adalah hadis yang ke-8 dalam tajuk sabar dan ia merupakan hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama, kita akan tulis, lepas tu kita akan ni. Okey, sebelum saya pergi kepada hadis ni, Masya Allah, hari tu sebab saya takut nanti tak sempat di hujung, boleh ke saya mula dulu dengan menuliskan ada doa. Ada doa yang kita kata kita nak share berkenaan dengan doa mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah, dan doa supaya kita dapat beramal dengan suatu amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kita akan tuliskan doa ni dulu sebagai mukadimah, sebab sebenarnya janji tu hari Isnin baru ni. Hari Selasa. Jadi semalam tak ada kuliah, jadi hari ni hari Khamis kan. Okey, insya-Allah kita akan pergi kepada whiteboard, kita akan tuliskan doa memohon cintanya Allah. Okey, insya-Allah. Ustaz, kita nak alih. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey. Sahabat-sahabat, ini adalah doa untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan cinta. Subhanallah, kita boleh amalkan doa ini, semoga kita mendapat kasih sayang daripada orang yang kita sayang, dan paling utama kita dapat kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma inni as'aluka
As'aluka. Okey tak? Tak, takut ni, tak nampak. Allahumma inni as'aluka. Okey, sahabat-sahabat ingat tak? Saya ada buat perkongsian pada, bukan semalam tapi kemarin. Semalam hari Rabu pada hari Selasa. Masya Allah. Saya sarankan sangat sahabat-sahabat, kita beli satu file, file apa nama ni? A folder. Clear folder yang macam resume tu kan, plastik tengah tu. Jadi bila kita dapat apa-apa pengajian, daripada pengajian mana-mana, kita dapat apa-apa doa ataupun zikir dan sebagainya, kita print ataupun kita tulis di A4, kita masukkan. Jadi mungkin bahagian depan adalah himpunan doa, belakang pula himpunan zikir. Jadi mudah-mudahan dengan cara tersebut terjagalah. Sebab kadang-kadang tu nak tulis di buku boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Cuma cadangan tu senang kalau kita, misal kata kita tak reti sangat nak menulis elok, kita boleh print saja. Macam doa ni pun ada je kalau cari Google. Cuma saya suka sangat sahabat-sahabat belajar menulis sendiri dengan tangan. Tapi kalau panjang-panjang tu ya kita akan print lah. Tapi yang pendek-pendek macam ni kita tulis tangan. Sebab dia bagi impact yang berbeza bila kita tulis tu. Satu lagi, tangan kita ni akan menjadi saksi lah kan di masyarakat, yang mana kita pernah menggunakannya untuk menuliskan ilmu, untuk menuliskan doa, pernah menggunakan tangan ini menuliskan ayat Al-Quran dan sebagainya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok ini doa apa? Memohon cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya manusia. Okey, subhanallah. Kita tengok sahabat-sahabat, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Maksud dia sangatlah indah. Hubbaka. Ha, ba, kaf. Hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba. Tak kenalah pula. Sekejap, sorry. Nanti lancar. Ya Allah, sorry. Okey. Wa hubba man yuhibbuka. Man yuhibbuka. Man yuhibbuka. Ini adalah doa yang kita share ni, tuan-puan sekalian, doa daripada hadis Nabi ya, hadis Nabi yang hasan. Jadi ini ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita supaya berdoa dengannya. Jadi ini doa daripada Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana kita nak dapatkan cinta Allah dan cintanya manusia. Cinta manusia yang mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Subhanallah. Wal amal alladhi. Ini yang indah ni. Wal amal alladhi yuballighuni ya ba lam yuballighuni wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Banyak perkataan hub tu. Hub tu kan cinta. Orang panggil habi. Hubbaka. Kan orang panggil habi. Asal perkataan hub, cinta. Habi tu maksud dia cintaku. Macam tu lah. Yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'al hubbaka. Okey. Ni tak ada ni. Allahumma ja'al hubbaka ahabba. Oh, mendalam maksud dia. Hubbaka ahabba.
ilayya min nafsi ilayya min nafsi sikit lagi wa ahli wa minal ma'i ma'il barid. Okey, tulis wa minal ma'il barid. Subhanallah. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan ia adalah hadis hasan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok maksud dia. Masya Allah, maksud dia sangatlah indah. Ini adalah namanya doa cinta. Kita kata doa cinta. Doa apa? Doa cinta. Gitu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, maksudnya adalah ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku as'aluka, meminta ataupun merayu kepadamu. Aku merayu kepadamu hubbaka, cintamu. Masya Allah, cintamu. Wa hubba, dan cinta man yuhibbuka, mereka ataupun dan cinta orang yang mencintaimu. Masya Allah, mencintaimu. Okey. Wal amal alladhi, dan amalan yang yuballighuni, yang menyampaikan aku hubbaka, kepada cintamu. Masya Allah, kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah. Lagi, ya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hubbaka, cintaku kepadamu, kepada Allah, ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai. Hubbaka ahabba ilayya, lebih aku cintai daripada diriku, wa ahli, keluargaku, dan daripada al-ma'i, air, barid, air embun. Barad ini air embun kan, air embun sejuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila kita tengok doa ni kan, air yang dingin, air embun yang sejuk ataupun dingin. Okey. Kenapa kita sampai merayu begini kepada Allah? Dan kalau kita perhatikan, okey, mungkin ada orang nak snap, boleh snap dulu. Okey. Tuan-puan sekalian, mencintai dan dicintai oleh orang yang kita cinta itu satu nikmat. Ada orang nak jatuh cinta, tak jatuh-jatuh.
Ada orang jatuh cinta tapi cinta tidak berbalas sakit. Ada orang jatuh cinta dan cintanya berbalas nikmat kan? Subhanallah. Bagaimana hubungan cinta kita kepada Allah? Adakah kita pernah jatuh cinta dan adakah kita sedang bercinta dan jatuh cinta kepada Allah? Pernah tak kita merasai nikmatnya rasa rindu pada Allah? Contohnya, kita dah tak sabar nak masuk solat zuhur. Ya Allah, tak sabarnya. Bang, pukul berapa sekarang? Pukul 11.30. Lambatnya. Kenapa dengan awak? Lambat apa? Nak zuhur lambat. Tak sabar nak solat, nak jumpa Allah. Pernah tak kita macam tu? Menunggu-nunggu waktu solat sebab apa? Kita tahu bila tiba waktu solat, masa itu adalah waktunya untuk kita bercakap dengan Allah secara khusus. Kita boleh bercakap dengan Allah waktu bila pun, macam sekarang dan sebagainya. Kita boleh saja kan tuan-puan sekalian, tak ada masalah. Tetapi berbeza bila dalam solat. Sebab ketika dalam solat, kita sedang berbicara dengan Allah dari pelbagai penjuru dan sudut. Kita berbicara dengan Allah dengan rukun qauli. Allahu Akbar, Al-Fatihah, takbir, dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan dalam solat. Itu melalui perkataan. Dan kita juga berzikir kepada Allah, mengingati Allah, communicate dengan Allah dalam solat melalui apa? Melalui hati kita. Apa dia? Khusyuk, fokus kepada Allah ketika itu, dan Allah sedang memandang kedudukan hati kita ketika solat. Kemudian, bila kita solat, ada lagi yang terlibat, iaitu pergerakan. Adanya waktu kita berdiri, ada waktunya kita rukuk. Kita pernah tengok dan kita kata, orang Jepun macam mana dia hormat manusia. Dia bukan tunduk sikit, dia tunduk sama. Dia tunduk tu macam rukuk. Maksudnya biar sama belakang. Punyalah dia hormat pada bos dia, hormat pada orang, kadang hormat pada tetamu pun dia tunduk macam tu. Kemudian ada pula pergerakan berdiri semula. Kemudian kita tundukkan lebih rendah lagi, iaitu ketika sujud. Subhanallah. Adakah kita ketika melakukan semua perbuatan itu menghadirkan hati? Subhanallah. Sebab itu ada orang solat. Ada orang solat tetapi hatinya dengan dunia lalai. Dia buat pergerakan solat, dia baca. Tapi hatinya bukan mengingati Allah tapi mengingati dunia. Maka dia bukanlah orang yang dipandang oleh Allah dan diingati oleh Allah. Tetapi ada juga sebelah dia, duduk tempat sama, masjid sebelah-sebelah saja, tapi solatnya ingat pada Allah, bila berzikir menyebut Allah, ingat pada Allah. Kemudian bila rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, semua itu pergerakan yang menunjukkan dia sedang menghormati Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sebab itu kadang kita nampak dua orang yang solat macam sama, tetapi ia berbeza bergantung kepada nilai kualiti solat tersebut. Jadi kalau betul kita pernah mencintai Allah, kita pernah jatuh cinta kepada Allah, sudah tentu kita pernah merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Saat apa? Kita ni macam contohlah resah gelisah, pasal kata kenapa? Oh, okey ya, saya ada hal. Rupanya ada hal tu, dia dah tak sabar rindu pada Al-Quran. Dia rasa macam duduk di khalayak ramai ni dengan kawan-kawan ni macam rugi je masa. Setengah jam okey lagi. Ini dekat sejam borak-borak. Dalam fikiran dia duk fikir apa? Aduh, hai ruginya masa kalau dah boleh baca Quran ni. Sebab itu kita akan lihat orang yang begini bila dia ada target. Contohnya setiap hari dia nak baca surah 1 juzuk sehari. Bila orang ada target sehari mesti 1 juzuk, dia jadi seorang yang sangat menjaga waktu. Sungguh, dia akan jadi orang yang menghargai waktu. Dia tak mudah untuk membazirkan waktu. Dia buat-buat kerja siap-siap, cepat-cepat, laju-laju. Suami tanya, kenapa awak macam kelam kabut? Tak adalah, saya ingat sejam sebelum Zuhur saya nak baca Quran. Sebab saya target satu hari 1 juzuk. Saya sekarang nak buat 30 hari, sebulan habis khatam. Jadi saya kan ada uzur 7 hari. Jadi saya kena buat sejuzuk setengah macam tu lah. Jadi itu yang saya cepat-cepat siapkan tu. Kalau orang ajak borak yang bukan-bukan, kita pun macam dalam hati tu teringat, ada lagi berapa muka surat ni? Ataupun kita ada zikir yang tertentu. Jadi seolahnya kita memaksa diri kita untuk meluangkan masa dengan yang dicintai. Tapi macam mana kita nak dapat tahap yang macam ni? Rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Al-Quran, itu kan kalamullah, surat cintanya Allah. Jadi kita tak dapat untuk memiliki rasa itu tanpa meminta dengan Allah.
Masya Allah. Untuk kita mencintai suami, mencintai anak, mencintai dunia, itu tak perlu. Bukan maksud saya tak perlu apa. Tak perlu bersungguh sangat dalam meminta. Sebab itu fitrah, semula jadi. Yang mana ibu ayah mesti sayang anak. Walaupun dia marah anak, kadang cubit, apa semua sayang tu lebih besar. Masya Allah. Lepas tu, kepada dunia lagi tak perlu nak doa lah. Memang itu adalah satu ujian bagi kita dalam bab kecintaan kepada dunia. Tapi bila bab mencintai dan mengingati Allah, memang kena minta pertolongan Allah. Dan jika Allah memilih kita dan memakbulkan doa kita, maka beruntunglah kita menjadi orang yang saling mencintai. Jadi, tuan-puan sekalian, jika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, ada tak ketakutan untuk kita kembali kepada Allah, iaitu menghadapi kematian? Subhanallah. Mudah-mudahan dengan ada perasaan cinta dan rindu itu kepada Allah, kita tidak lagi berada di keadaan yang takut nak menghadapi kematian. Sebab apa? Kita tahu mati itu adalah pintunya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tengok balik maksud doa ni. Masya Allah. Ini doa daripada hadis Nabi SAW, hadis Hasan riwayat Tirmizi. Okey. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang menyampaikan aku kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu, ahabba ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku, wa ahli, wa minal ma'il barid, dan daripada keluargaku, dan daripada air embun yang sejuk dingin. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, doa ini adalah untuk kita meminta dengan Allah supaya kita meletakkan cinta Allah paling tinggi. Sebagaimana sifat Allah ya Ali yang maha tinggi, Allah ya Kudus yang maha suci, Allah ya Wadud yang maha cinta, Allah ya Rahman yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang. Dan Allah lah selayak-layaknya untuk kita letakkan tempat yang tertinggi, untuk kita cintai, untuk kita rindui, untuk kita lakukan apa jua pengorbanan. Mudah-mudahan dengan doa ini akan mampu membawa kita kepada kedudukan cinta tersebut. Subhanallah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta merayu kepadamu, cintamu. Kita minta dengan Allah cinta Allah. Wahubba, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu kita ditemukan. Dan mudah-mudahan Allah akan membalikkan orang yang kita sayang juga mencintai Allah. Suami kita juga mula mengenal dan mencintai Allah. Anak kita juga, sahabat-sahabat kita. Sebab kita meminta, ya Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Dan jika ia bukan datang daripada keluarga, boleh jadi datang daripada orang jauh. Ada guru yang menyayangi kita. Ada sahabat-sahabat yang beriman yang soleh yang mencintai kita. Sebab kita minta dengan Allah, cinta orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Ataupun sebenarnya kita meminta dengan Allah, kita nak kita mungkin tak tahu macam mana, Ustazah, saya ni tak nak bayang lah macam mana cinta pada Allah. Tapi kita minta dalam ni, nak cinta orang yang mencintai Allah. Umpama cinta para wali kepada Allah. Kita nak bagaimana nikmat cinta para sahabat kepada Allah. Cinta Rasulullah kepada Allah. Cintanya orang-orang soleh, alim ulama yang kepada Allah. Dan kita boleh lihat orang-orang yang begini, sahabat-sahabat sekalian, hidup dia tenang dan tak tergugat dengan dunia. Walaupun dia kehilangan jawatan, dia senyum. Walaupun dia kehilangan harta, dia mampu kuat. Sebab apa? Dia tahu kedudukan harta, anak pinak, pasangan, apa saja Allah berikan di dunia ini adalah sebagai ujian. Adakah kamu lebih mencintai dunia dan isi,
ataupun kamu mencintai Allah. Dan tatkala Allah ambil dunia daripada kita, ambil itu, ambil ini, ambil kebahagiaan, ambil kesetiaan kita, ambil ni ujian-ujian ni, kita masih lagi mampu memuji kepada Allah. Itu bukan mudah. Jadi kita meminta dengan Allah, cintanya orang yang mencintai Allah. Mudah-mudahan adalah serpihan tu kan, kau tak dapat penuh pun. Kemudian kita minta dengan Allah, dan berikanlah aku amalan ya Allah, yang boleh menyampaikan cintaku kepadamu. Subhanallah. Satu amalan, berikan aku amalan. Kita pun tak tahu amalan mana yang boleh datangkan cintanya Allah. Kemudian, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku, dan cintaku kepada ahli keluargaku, dan cintaku kepada apa? Kepada air embun yang sejuk dingin. Kenapa? Mungkin ada yang kata, Ustazah, saya tak adalah mencintai air embun, air sejuk dingin. Tuan-puan sekalian, ini adalah gambaran dunia. Subhanallah. Airlah perkara yang asas paling penting. Dan satu hari nanti kita akan diuji dengan kemarau yang panjang bila dekat dengan kiamat, bertahun-tahun. Dan kemarau ini menyebabkan manusia sanggup membunuh sesama manusia. Sebab bila berlakunya kemarau yang berturut-turut. Bayangkan sekarang ni, di dunia ni ada bahagian dunia yang ada kemarau. Contohnya apa? Contohnya di Afrika. Dan ada beberapa negara lagi taburan hujan satu tahun sangat sedikit. Mereka kalau nak cari air kena gali beratus meter ke bawah barulah dapat sumber air. Itu pun tak banyak, terhad dan terhenti. Subhanallah. Bayangkan sekiranya sebagaimana Afrika yang kita tengok hari ini, Masya Allah, berlaku di seluruh dunia termasuk kita. Saat itu pokok-pokok semua mati. Manusia mula mengambil daun hijau untuk makan. Binatang pun mati. Sebab apa? Tidak ada air. Air adalah sumber kehidupan. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya diciptakan segala sesuatu itu daripada air. Masya Allah. Samalah tuan-puan sekalian. Dia akan jadi kemarau, kering kontang, tak ada hujan turun. Sungai pun dah kering. Subhanallah, manusia dah ambil dah semua air-air. Masa tu apa-apa pun tak boleh nak produce dah. Sebab apa? Sumber alam dah tak ada. Masya Allah. Dan saat itu tuan-puan sekalian, siapa yang ada segunung emas sekalipun bukan lagi orang kaya. Orang yang kaya saat itu adalah orang yang memiliki air. Bahkan ada orang nak bawa 1 kilo emas. Ini aku bagi engkau 1 kilo emas. Berikan aku air 1 botol sebagai pertukaran. Nescaya orang yang memiliki air 1 botol ni pun tak akan beri kepada orang nak bagi 1 ketul emas. Sebab apa lagi nak dibuat dengan emas, dengan harta ketika itu? Sebab apa? Tidak boleh nak menikmati pun. Sebab keadaan semua masing-masing dalam keadaan maksudnya di penghujung hayat. Ramai dah yang meninggal sebab tidak ada air, tak minum air berterusan. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena faham bila disebutkan tentang lebih mencintai air yang dingin tu, kan? Kerana saat itu boleh jadi memang itulah gambarannya. Jiran ada potensi membunuh jiran. Manusia bunuh sesama manusia. Sebab apa? Untuk memiliki air ataupun untuk mendapatkan sumber makanan di rumah. Di rumah mungkin tahu rumah sebelah tu ada lagi. Ada ni minta-minta tak nak bagi. Akhirnya jadi bergaduh. Na'udzubillah min zalik. Namun apabila kita mendapat cintanya Allah, subhanallah, ketika itu keimanan dan ketakwaan. Bahkan kita sanggup untuk mati dalam keadaan kelaparan tapi redha dengan Allah, redha dengan ketetapan Allah. Dan masa tu mungkin kita masih lagi mampu tersenyum walaupun kelaparan. Senyum membayangkan tidak lama lagi akan bertemu dengan yang dicintai. Tidak lama lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan redha dengan ujian lapar, dahaga, kebuluran dan sebagainya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu, mungkin bukan kita tapi anak cucu kita. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, dia akan memberikan kecukupan kepada hidup kita. Tatkala hidup kita penuh kekurangan, Allah akan cukupkan dengan rasa cinta kepada Allah. Dan bila sakit, senyum. Nak sampai tahap ni bukan senang atau apa sekian. Kalau orang tanya, kan sakit, kenapa boleh senyum? Senyum kepada Allah yang memberi ujian Allah, yang memberi nikmat jua Allah. Dan Allah sedang membersihkan aku. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah meninggikan darjatku. Mudah-mudahan sakit ini asbabku ke syurga. Ini orang dah sampai makam tinggi. Ini makam sahabat para wali Allah. Subhanallah, ada seorang wali Allah tu saya baca dalam kitab tasawuf. Bila dia sakit,
dia macam dia senyum tapi bukan mengeluh, dia berbunyi. Macam itulah. Contohnya kan, kalau sakit kepala kan, macam ada dengusan kan. Lepas tu ada anak murid bertanya, wahai Syekh, kenapa kamu mengeluh ketika kamu diuji sakit? Lalu dia menjawab, ini bukan keluhan, tapi ini aku sedang menikmati sakit. Macam kita lah kalau makan sedap kan, sedapnya, ada bunyi tu. Jadi dia kata tidak. Anak murid ni katakan, anak murid cakap dekat guru dia, wahai Syekh, bukankah bukankah erti sabar yang sebenar apabila kita betul-betul redha dengan ujiannya? Lalu Syekh ni, guru ni jawab, tidak. Erti redha yang sebenar adalah apabila kita menikmati ujian Allah. Dan sesungguhnya aku sedang menikmati ujian Allah. Rupanya dia bunyi tu, itu bukan kata dia mengeluh, tetapi dia sedang menikmati sakit tu. Dia sedang menikmati ujian Allah. Bahkan para wali Allah ni, orang-orang soleh, para sahabat, dia bimbang kalau tak ada ujian. Kita tak boleh, kita bukan sampai tahap makam tu, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Tapi ini orang yang sangat mencintai Allah melebihi daripada kesihatan dirinya. Maksudnya walaupun dia diuji sakit, kesihatannya diangkat, tetapi dia masih lagi tenggelam dalam cinta kepada Allah. Kalau cerita para sahabat, ada yang dua orang tentera lelaki perempuan, dua orang lelaki yang sedang berjaga, itu cerita yang sahih, tuan-puan sekalian. Masa ni Rasul duduk berada di dalam khemah. Lepas tu dua orang ni bergilir menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin unit penyidikan boleh cari nama dua orang pemuda ni. Lalu mereka bergilir. Seorang akan berjaga, kemudian seorang akan tidur dulu. Mungkin sejam-sejam dia orang bergilir lah. Dia orang takut dua-dua tertidur. Jadi yang seorang ni, pemuda ni yang jaga khemah Rasulullah ni, dia pun solat. Subhanallah, dia solat. Lepas tu tengah dia solat, dia kena panah. Musuh ada menghendap, panah dia kena pada batang tubuh dia. Namun dia tetap teruskan solat. Adakah dia tak rasa sakit? Sakit, tuan-puan sekalian, mesti rasa. Darah mengalir. Kemudian dia kena panahan yang kedua, kena lagi. Dia teruskan juga solat. Baca Al-Quran, sambung baca Al-Quran. Kemudian dia terkena panahan yang ketiga. Lalu dia berhenti. Subhanallah. Bila dia berhenti, dia kejutkan kawan yang sedang tidur ni. Lepas tu kawan ni terkejut tengok dia penuh dah darah mengalir-ngalir ni. Kawan ni terkejut tengok, kawan ni tanya, kenapa kamu tidak mengejutkan aku di awal-awal lagi? Tahu tak apa jawapan dia? Sesungguhnya aku rasa sayang. Sayang nak berhentikan solat. Aku rasa sayang nak hentikan bacaan Al-Quran. Sayang nak stop ni, sedang bercakap dengan Allah ni. Walaupun sakit, kena panah, darah dah memancut keluar ni, tetapi kerana tenggelam dalam bercinta dengan Allah, tenggelam dalam baca, memuji Allah, macam bercakap dengan Allah, rasa sayang nak berhenti. Dan bila ditanya kenapa, bila dah kali ketiga dah kena panah, kenapa berhenti? Kerana aku bimbang aku akan tumbang dan pengsan, lalu membahayakan Rasulullah. Maksudnya dia berhenti tu bila kena panah kali ketiga tu, bukan sebab dia dah tak mampu, tak larat. Tak, kalau boleh dia nak terus. Tapi yang dia bimbang adalah sekiranya apa-apa berlaku kepada Rasul, sekiranya aku tumbang. Masya Allah. Ini tahap cinta yang bagaimana, tuan-puan sekalian. Kita gatal je tengah semayang. Aduh, gatal lah pula. Gatal je, bukan cabaran apa pun. Kadang-kadang tu kan, cabaran panas. Ya Allah, lupalah pula buka kipas. Panaslah pula. Panas je. Dah boleh ganggu dah. Khusyuk dan cinta yang sedang dibina dalam solat dengan Allah. Kadang tu tak ada apa-apa pun, semua okey. Tapi nampak ujung tu ada lipas, jauh lipas. Sudah lipas. Semua benda nampak. Maksud saya ialah bila solat tu kadang-kadang semua benda nampak. Yang jauh pun nampak. Sampah pun boleh nampak. Tiba-tiba nampak ada, tak bersih pula sapu bawah tu. Pas mayang nanti mop lah. Ya Allah. Itu yang nampak. Yang tak nampak, Allahu Akbar. Kenapalah tak keluarkan ayam siap-siap? Kalau rendam sedang elok, lepas semayang dah boleh masak. Duhai. Itu yang jauh tu, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang Allahu Akbar. Siapalah PM ni? Rasanya macam Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, rasanya Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri ikut ni. Rasanya harap-haraplah dia okey juga. Kalau press conference, dah panjang-panjang pula. Nampak kalau dia bercakap tu memang bagus lah. Dia pun macam relax, cool. Isteri dia pun pakai tudung. Okey lah tu. Keluarga dia. Dia ni ayah Dafi.
Betul tak Ayah Dafi? Ayah Dafi. Ini contoh saja tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya pernah baca kalam ulama menyebutkan apa yang kita baca. Okey. Okey, subhanallah. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum solat akan masuk dalam solat. Sebab itu perhatikan dan jaga apa yang kita tengok dan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Sebab perkara itu akan bawa masuk ke dalam solat. Kalau sebelum solat kita duduk belik Lazada ataupun Shopee ataupun apa-apalah, duduk tengok handbag, contoh saja ni, masuk nanti dalam solat. Terbayang-bayang, warna biru ke warna hijau? Biru UMNO, hijau PAS. Oh, tiba-tiba jadi warna tu pula. Warna apa handbag tu? Dua-dua lawa. Pilih warna purple lah. Dalam solat, make decision. Buat decision kadang-kadang dalam semayang. Okay, confirm. Dah bagi salam, Assalamualaikum, ambil telefon, confirm, nak warna purple. Purple tak ada mana-mana ahli politik. Contohlah. Kadang-kadang buat keputusan tu dalam solat. Kira-kira pun dalam solat. Cari kunci pun dalam solat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu nak kata makam. Ini kisah ni berlaku dua orang pemuda yang bersedia berjaga malam. Ibnu Ishaq mengatakan dua orang lelaki itu adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Subhanallah. Rasanya Ammar membalas agar Abbad berjaga terlebih dahulu. Kemudian yang dipanah tu adalah Abbad yang sedang menunaikan salat. Menurut Said Ramadan Al-Buti, sahabat Ansar itu mencabut anak panah yang melekat di tubuhnya lalu menyambung solatnya. Masya Allah, dia cabutlah, bila kena tu dia cabut kemudian disambung solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Tu kata jauh kita ni nak sampai ke tahap para sahabat. Tetapi mudah-mudahan ya, dengan doa ini kita minta apa? Ya Allah, berikanlah aku cinta orang yang mencintaimu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit serpihan cinta-cinta para sahabat, para wali Allah kepada Allah. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita nak pergi kepada hadis yang kita patut baca hari ni. Jam tu, okey, ada 10 minit lagi. Encik suami boleh tak tutup aircon? Sejuk dah pula. Betul lah Hana sebut tadi. Hana kata sejuk. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ini hadis ni pendek saja. Kita pergi ke whiteboard ni encik suami. Okey. Indahkan doa ni, terus tulis, terus tampal. Tampallah dekat mana-mana, kat dinding, kat tempat solat, dekat dapur. Nanti kan sambil masak, baca. Baca-baca hafal. Subhanallah. Moga-moga kita dilamun cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, kita akan bacakan hadis yang ke-8. Hadis ni pendek sangat. Jangan risau. Risau tu bukan apa. Saya faham ada yang nak masuk kerja dah, ada yang anak ni. Hadis yang ke-8 dalam tajuk sabar, ia merupakan hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila tulis macam ni kena faham, hadis kedudukannya hadis yang ke-8 dalam tajuk bab sabar, dalam bab sabar, hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin. Sebab itu nanti kita akan baca sampai ribu-ribu hadis. Nanti akan sampai peringkat hadis yang ke-1000 lebih. Sebab apa? Nak habiskan satu kitab tu, dan ini adalah himpunan hadis sahih dan paling rendah pun hadis hasan. Subhanallah, di dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, subhanallah, kita tengok. Encik, tolong jap. Okey. Ini pun orang bagi ni, terima kasih banyak. Okey. Wa an Abi Hurairah, tulis ya sahabat-sahabat, dapat pahala besar menulis hadis Nabi. Sama ni kita tengok, carilah pen dan kertas, cuba tulis. Lama-lama tulisan tu makin cantik lah. Walaupun tulisan saya tak berapa cantik, kerana esok tangan kita akan bercakap depan Allah kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Allah berfirman, pada hari itu akan ditutup mulut mereka dan akan berkata dan bercakaplah tangan-tangan mereka akan bercakap, dan akan bercakap juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Jadi tangan kita esok ni akan bercakap depan Allah, ya Allah, aku pernah menuliskan hadismu, aku menuliskan firmanmu, aku menuliskan ilmumu. Ni esok bersuara tangan. Jadi sebab itu saya memang sarankan sahabat-sahabat, kena ada buku nota, ada pen. Tak perlu yang mahal, yang paling utama kita buat catatan. Sebab kita memang boleh snap apa semua. Snap tu tak ada masalah, terus snap je sebab takut ketinggalan. Tapi nanti ada masa tulis. Kalau saya walaupun boleh print,
Tapi saya tetap tulis A4, tulis doa, tulis tu untuk anak-anak dan sebagainya. Okey. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah. Abi Hurairah lah ni. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah radhiyallahu anhu. Anna sesungguhnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala. Okey. Sallallahu alaihi wasallam qala. Okey, Nabi bersabda, yaqulullah, Allah berfirman ni. Yaqulullahu ta'ala. Okey. Ma li'abdi. Ma li'abdi al-mu'mini. Ma li'abdil mu'mini indi. Seronok tuan puan kalau kita menulis. Indi rasa macam bermakna je hidup kita hari ni. Indi jazaun. Jim jazaun. Jazaun idza qabadtu. Pendek je sekejap nak bidan ni. Idza qabadtu. Idza qabadtu safiyatun. Safiyatu min ahli dunya. Min ahli dunya. Min ahli dunya. Sumahtasabahu. Sumahtasabahu. Okey ya. Sumahtasabahu illal jannah. Setakat tu je. Sumahtasabahu. Nampak tak tu? Okey. Sumahtasabahu. Betul. Bahu. Sumahtasabahu illal jannah. Subhanallah. Habis. Illal jannata. Okey. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Okey. Hadis sahih Sahihun Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Okey. Sahabat, mari kita tengok maksud pen biru mana? Pen biru, pen hijau, pen hitam, pen biru. I love you. Jawab, Encik. Okey. Walaupun tak tepat, boleh diterima. Okey, hadis yang ke-8.
dalam kitab, dalam bab sabar, hadis ke-32 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ma li'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu safiyatu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah. Subhanallah, Allah Akbar, Alhamdulillah. Ini pun min ahli jannah, min ahli dunya. Okey, mari kita tengok maksud dia. Wa'an ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdi. Okey, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullah, berfirman Allah. Rasulullah bersabda bahawasanya Allah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai, ma li 'abdi. Apa maksud dia? Tidak ada apa-apa. Ini merupakan bila sebut firman Allah tetapi bukan daripada ayat Al-Quran, maksudnya ini adalah hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Apa maksud ya Kudus? Kan nama Allah ya Kudus. Nama Allah ya Kudus. Ya Kudus, kan? Ada nama Allah ya Kudus. Apa maksud ya Kudus? Yang maha suci ataupun jernih. Maksudnya betapa suci tu jernih. Sebab itu nak bezakan, maksudnya Allah ya Subhanallah, maha suci Allah, kan? Bila sebut ya Kudus, yang maha suci dan yang maha jernih. Lepas tu kalau kita minta doa dengan Allah, ya Allah berikanlah. Kan ada istilah bahasa Melayu, kekudusan hati. Hatiku yang kudus. Dengan hatiku yang kudus ya Allah, iaitu dengan hati yang suci. Bila sebut ya Kudus, ya Allah yang maha suci, yang maha jernih. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat, bila sebut hadis qudsi, maksudnya hadis yang suci bersih daripada Allah. Hadis yang menyucikan Allah. Dan hadis qudsi juga kita sebut sebagai firman Allah. Sebab ia firman Allah. Namun ia bukan dalam bentuk Al-Quran, tapi dalam bentuk hadis Nabi. Yang lain tu hadis Nabi. Kalau sebut hadis Nabi, ia adalah ilham daripada Allah. Kan, ilham daripada Allah, kemudian dituturkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang daripada malaikat Jibril alaihi salam, kemudian dituturkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau sebut hadis qudsi, ia firman Allah. Yang memang ayat itu daripada Allah. Dibawakan melalui malaikat Jibril. Kemudian dituturkan oleh Rasulullah sebagaimana ayat yang diberikan kepada malaikat Jibril. Faham ya? Sebab itu bila sebut hadisul qudsi, ia juga firman Allah, bukan hadis Nabi. Hadis Nabi lah, tapi ia datangnya daripada direct pada Allah kalimah tersebut. Jadi yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini. Allah berfirman, tidak ada apa-apa di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman. Tiada apa-apa di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman. Okey, sebenarnya kita boleh buat macam ni lah. Ma li abdi, tidak ada apa-apa bagi hamba-Ku yang beriman. Okey, kita potong ni sebab kita nak perkatakan. Tiada bagi hamba-Ku, li abdi, tiada li bagi abdi, bagi hamba-Ku yang beriman, indi, di sisiku, di sisiku, apabila aku mencabut
nyawa orang yang dikasihinya di sisiku, jaza'u idza qabattu safiyatu min ahli dunya. Okey. Apabila aku mencabut nyawa orang yang dikasihinya daripada kalangan penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan redha dan ganjaranku atasnya melainkan syurga. Okey. Dia macam ni maksud dia. Tiada bagi hambaku yang beriman daripada sisiku jazaun, ganjaran. Maksudnya tidak ada ganjaran lain yang akan Allah beri kepada hamba-Nya yang beriman daripada sisi Allah. Ganjaran ni dari sisi Allah. Bukan ganjaran pada manusia, bukan ganjaran pada bos, bukan upah. Dan kita dapat upah daripada bos, dapat bonus pun dah seronok sangat. Tapi ini ganjaran yang Allah nak bagi. Allah kata tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman di sisiku. Idza qabatu, apabila. Qabatu dicabut. Apabila dicabut, Safiyatu min ahli dunia. Safiyah ni bukan nama isteri Nabi Safiyah tu. Tapi Safiyah ni bermaksud di sini adalah apabila mencabut qabat tu apabila dicabut nyawa. Qabat tu ni dicabut. Dicabut apa nyawa? Apabila dicabut nyawa Safiyatu min ahli dunia, iaitu dari kalangan penduduk dunia. Safiyatun di kalangan penghuni daripada ahli dunia. Ataupun daripada nyawa orang yang Safiyah ni penghuni, kita sebut min ahli ni lah, ahli ataupun penghuni dunia. Safiyah ni dia sebutkan Safiyah ni yang dicintai. Kita boleh tulis yang dicintai ataupun yang disayangi. Daripada ahli dunia, summah tasabahu illal jannah. Kemudian dia sabar. Dia sabar. Dia redha. Illal jannah, kecuali syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, mari kita tengok. Ini penutup dah ni tuan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman. Ini adalah merupakan hadis kudusi. Ini merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Allah dalam hadis kudusi ini? Tidak ada bagi hamba-Ku yang beriman daripada sisiku suatu ganjaran. Allah nak beri ganjaran apa? Idza qabattu safiyatu min ahli dunya. Apabila dicabut nyawa yang dicintainya. Apabila dia menghadapi ujian kematian orang yang dia cintai. Subhanallah, min ahli dunya, daripada penghuni dunia. Summah tasabahu, kemudian dia sabar, dia redha, illal jannah, kecuali syurgalah bagi dia. Subhanallah, syurgalah bagi dia. Ganjaran. Allah kata tidak ada ganjaran yang akan aku berikan daripada sisiku. Kan? Yang mana apabila dia diuji dengan kehilangan orang yang dia sayang, yang dia cintai, yang dia kasihi, lalu dia sabar dan dia redha, maka syurgalah baginya. Illal jannah. Tidak ada yang lain kecuali syurgalah baginya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, bila berlaku pandemik COVID-19 ini, dekat sikit. Berlaku pandemik COVID-19 ini, tuan-puan sekalian, kita boleh lihat kematian demi kematian yang berlaku. Dan insya-Allah, bila kita jumpa dengan orang-orang yang menghadapi ujian kematian, kita boleh ucapkan kata-kata yang indah ini. Kita boleh sebutkan kepada dia sebagai kekuatan. Allah nak berikan kamu syurga melalui kematian ini. Sebab ini janji Allah melalui hadis kudusi. Siapa yang diuji dengan kematian orang yang tersayang, lalu dia sabar dan dia redha, maka tidak ada ganjaran daripada sisi Allah melainkan syurga. Allah nak bagi syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dengan motivasi tersebut, kita rasa jelas kenapa. Kalau kita tanya, kenapa ya Allah, kesiannya ibu dia, kesiannya anak-anak, mak dia masih muda dah meninggal. Kesiannya lah isteri ni dengan anak-anak kecil, suami meninggal sebab COVID. Kesiannya sekian-sekian. Rupanya Allah nak berikan kepada isteri itu syurga.
Allah nak berikan kepada suami ini syurga. Allah nak berikan anak-anak ini syurga. Subhanallah. Kerana itu diambil dulu ibunya, diambil ayahnya. Ada juga anak-anak yang meninggal dulu. Lalu sabar dan redha. Allah nak bagi apa? Peluang ke syurga. Jadi bila kita beri motivasi tersebut kepada orang-orang yang sedang diuji dengan kematian orang yang tersayang, sebab apa? Kematian orang tersayang ini adalah satu bentuk tekanan yang paling tinggi. Yang kedua, kehilangan kerja, punca pendapatan, punca rezeki. Yang ketiga, kalau dihalau, dibuang keluarga dan sebagainya. Tapi masih lagi carta pertama, masalah kemurungan, depression, apa semua adalah apabila kematian orang yang tersayang. Yang kita hidup hari-hari dengan dia. Menyebabkan setiap hari yang kita lalui, kita terbayangkan dia. Kita rindukan suara dia. Kita rindukan sentuhan dia. Kita rindu nak tengok wajah dia. Kita nak dengar suara dia. Kita rasa tak puas lagi hidup dengan dia. Semua itu ujian yang berat. Tetapi siapa yang menempuh perjalanan hidup seterusnya dalam keadaan sedih tersebut, subhanallah, apa yang Allah nak bagi? Illal jannah. Tidak ada lain melainkan Allah nak bagi syurga. Subhanallah, mudah-mudahan hadis kudusi ini memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan kita ilham dan idea bagaimana kita nak bagi kekuatan kepada orang kehilangan. Cari hadis ni, beri. Lepas tu kita tulis cantik-cantik, Allah nak kurniakan kamu sekeluarga syurganya. Mudah-mudahan kamu sabar dan bertemu dan bersatu kembali di syurga Allah dengan si dia, dengan suami ke, dengan ayah ke, dengan ibu, dengan anak dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak.